وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلم منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. Wahai ahli kitab, kenapa kamu kufur dengan ayat-ayat Allah? Wa antum tashhadun, sedangkan kamu jadi saksi depan orang lain bahawa kitab yang kamu mengajar ini mari langit. Ya ahli kitab, wahai ahli kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil. Kenapa kamu campur aduk benda yang sebenar dengan perkara yang tak sebenar, perkara yang batil? Wa taktumuna al-haqq, dengan sendirinya kamu sembunyikan barang yang sebenar. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu kerja-kerja ini adalah dosa. Wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirah. Kata sebahagian daripada ahli kitab lagi, tuan-tuan semua hendaklah beriman dengan Quran yang diturun kepada orang mukmin pada Nabi Muhammad, tetapi wajhan nahar di sebelah pagi, wakfuru akhirahu, dan hendaklah kamu kufur semula di sebelah petang. La'allahum yarji'un, dengan cara itu kamu boleh menggugat iman mereka dan mereka ada harapan berpatah balik mari pada kita semula. Sadaqallahu alazim. Para hadirin sekalian, nak betul tidak nak buat ulasan perkara sebut minggu lepas, minggu dulu. Amba sebut bulan ini bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini disebut oleh Allah sebagai bulan haram. Inna 'iddata syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala sebut sejak daripada langit bumi ni mula-mula wujud di muka dunia, hari itu lagi aku cadang dah bahawa untuk masa setahun dicadang 12 bulan. Untuk setahun dicadang buat 12 bulan. Dalam 12 bulan ni aku cadang juga 4 bulan daripadanya dikira bulan haram. Bulan haram makna bulan yang kita sebut kena patah larang. Jadi amba sebut satu benda baru yang perlu kita buat dalam masyarakat kita yang belum lagi kita besar-besarkan, iaitu mengadakan perayaan bulan haram. Benda ni dalam masyarakat kita baru, walaupun benda tu telah disebut oleh Quran sejak 1400 tahun lagi. Bahkan kita ni buat perayaan, banyak perayaan yang kita buat ni benda yang tak ada dalam Quran pun
kita buat juga. Tak apa, sebagai satu program dakwah. Macam hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ni sebut dalam Quran, tapi kita sendirinya baru buat dah dalam 10 tahun 20 tahun ni ya. Baru buat perayaan hijrah ni untuk nak keruk balik, untuk nak paut balik benda hak berlaku, hijrah hak berlaku sejak 1400 tahun hari tu, nak panggil balik semula masuk dalam hati kita, supaya bila masuk bulan Muharram kita pakai ingat susah payah Nabi, letih penat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah hingga sampai terpaksa kena tinggal kampung laman, hanya buat kanak dia orang, nya buat jahat di kampung dia sendiri. Jadi kita ingat balik dalam lagu tu, mudah-mudahan iman kita menjadi baharu semula dan akidah kita mendalam semula. Tetapi maulud sendiri bila masuk bulan Rabiul Awal kita buat maulud. Sedangkan benda ni tak ada apa pun, tapi kita buat juga tak apa, dasar pada sejarah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seterusnya. Jadi dalam bulan Rajab kita mengadakan Isra' Mi'raj. Itu hak perkara biasa. Kita tak pernah buat bulan Rajab ni sebagai mengingati bulan haram. Jadi sebab itulah hamba tunjuk satu benda baru. Mudah-mudahan dalam bulan Rajab begini ni kita bukan semata-mata kira nak buat merah, tetapi kita nak peringat perkara besar lagi hak Tuhan sendiri sebut dalam Quran, iaitu kita nak tunjukkan tentang bulan Rajab ni bulan kita patah. Fala tazlimu fihinna anfusakum, terang sebut dalam Quran. Fala tazlimu fihinna anfusakum, mu jangan sekali-kali buat nyanyi dirimu dalam bulan-bulan Rajab, dalam bulan-bulan haram ini, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram campur dengan Rajab. Rajab bulan ni bulan Rajab campur dengan 3 bulan lain, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan ni Tuhan larang, Tuhan sendiri sebut mu jangan buat nyanyi dirimu sendiri dalam bulan haram ni. Mari dalam surat khabar seorang ustaz di Terengganu, dia kata ni Aziz baru sedar orang dia jahat, orang dia reba, rasuah, buat fitnah. Jadi dengan sebab tu kata dia nasihat supaya 4 bulan dalam setahun ni nepatan sikit. Pusing ikut tu pula. Jadi kitanya nak royak kepada orang Melayu, bukan saja orang Melayu saja pun, orang Islam, bukan manusia semua. Dalam bulan ni Allah Ta'ala buat program sendiri. Cuma kita yang tidak terima program tu sebagai satu perancangan dalam dakwah kita. Itu bulan Rajab ni, kalau hamba kata kalau bahasa kaki rasuah reda lah sikit, kalau boleh buat lah. Kalau kaki botol kau kurang sikit botol tu, kalau kaki judi kau kaki betina, kaki apa tu nak patah sikit bulan ni. Kerana bukan ni Aziz, Tuhan sebut fala tazlimu fihinna, jangan buat nyanyi dalam bulan-bulan ini anfusakum, dirimu sendiri. Jangan buat nyanyi ke diri. Buat nyanyi ke diri tu kita panggil buat dosa lah. Kerana bila kita buat dosa, maka arti kita dedah diri kita pada seksa Tuhan neraka di akhirat. Ini bendanya. Jadi hamba nak sebutnya supaya kalau sebarang benda hak tubik daripada mulut hamba ke mulut pas, jangan duk percaya ke surat khabar. Kena percaya, kena dengar semula mulut hamba, barulah tidak pening musing kita. Maka tidak hamba kata lagu lain, dia kata lagu lain, gua nak pula tu gua kecek lagu ni. Sebenarnya bukan tu gua, orang lain dijual oleh surat khabar. Ada orang surat khabar pun dia kira tak tahulah, dia kira terlepas dosa ke dia tak tahu dah, wallah alam lah. Dia kena fikir lagu tu, barulah hidup kita ni tidak dicucuk hidung di orang sama orang. Kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, balik pada Quran. Baiklah, sambung pelajaran kita hari ini. Hari ini minggu lepasnya Tuhan duk marah. Tuhan duk marah pada ahli kitab. Ahli kitab ni gelaran pada Yahudi Nasara zaman hari itu. Maksud kitab ni kitab dari langit. Dan kitab dari langit zaman hari itu hak masyhurnya ialah Taurat dan Injil. Mana-mana orang yang jadi umat Nabi Musa orang panggil Yahudi. Dia juga ada kitab namanya Taurat, maka dia panggil ahli kitab. Orang yang mari ke dia daripada Nabi Musa ni, iaitu umat Nabi Isa, pun dipanggil ahli kitab juga, kerana dia ada kitab dari langit namanya Injil. Jadi kedua-dua umat Nabi ni, Nabi zaman hari itu ni selalu disebut dalam Quran ya ahlul kitab. Hei ahli kitab. Dia tidak kata hei umat Nabi Musa, hei umat Nabi Isa. Kerana masalah Musa, Isa, Muhammad ni tak jadi masalah. Yang jadi masalah ialah benda hak Nabi Musa bawa tu gapo dia. Hak Nabi Musa mari ajar tu gapo.
Tu hak tu perkara pokoknya. Mu nak jadi bangsa gapo, mu nak duduk negeri mana, mu nak kulit hitam, kulit putih lagu mana, tak ada rega sikit abuk si Allah Taala. Dia jadi masalah bagi Tuhan dengan manusia ni ialah ikut teh mu turut siapa? Mu turut nabi mana? Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, Nabi Muhammad ke? Tu dia. Sebab itulah Quran menggunakan ya ahlul kitab. Dia tidak kata ya ayyuhal yahud, hey Yahudi, ya ayyuhan nasara, hey Nasara, ya ayyuhal Arab, hey orang Arab. Dah. Dia dituju begitu. Sebab tu dalam agama kita ni, tolak Nabi Musa, Nabi Isa, ambil Nabi kita Muhammad ni, orang Mekah disebut Al-Muhajirun. Dia tidak sebut kata Al-Makkiyun. Orang Mekah sepatutnya kalau mengikut orang panggil suasana sekarang ni, tiap-tiap law ni bahasa spesifik guna bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Siam, bahasa apa. Itu sistem dia dibuat oleh manusia. Allah Ta'ala sendiri bila dia nak ajar orang, dia tidak kata hey orang Mekah. Tak. Dia kata al-muhajirun walladzina tabau. Muhajirun ni hijrah ni apa merupakan jasa dan bakti besar daripada manusia pada Allah Taala. Mu nak bangsa Arab ke bangsa Mekah bangsa gapo sikit abuk tak ada rega dengan aku. Kalau ada rega dengan akunya jasa dan bakti yang kamu buat pada akunya gapo dia. Orang Mekah jasa besar ialah hijrah, rela tinggal rumah asalkan boleh jaga agama, rela tinggal anak bini, rela tinggal harta benda. Dia bertapak dah di Mekah asalkan boleh jaga agama. Ni jasa yang kamu buat untuk aku. Menandakan bahawa mengerti rumah tanggamu ni tahan selama mana sangat. Harta benda mu tahan selama mana sangat. Hak tahan lama dunia kat akhirat ialah saya yang dicintamu kepada aku. Maka rela mu berhijrah. Begitu juga siapa kaum Medina. Bila manusia Medina, Nabi tidak sebut ayyuhal madaniyun. Hei orang-orang Medina. Tak. Kerana Medina dengan Mekah serupa. Mu duduk di Medina kau, mu duduk di Mekah kau. Kalau buat perangai tak kena dengan aku, sama tak pakai kerja belakang. Dengan sebab tu tak timbul orang Medina. Ditimbulnya Ansar. Golongan penyokong-penyokong Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Sebab itulah Bakhlallah ni pun dia dah ajar pada kita minggu lepasnya. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina taba'u wa hadha an-nabi walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Ini ayat minggu lepas. Orang yang paling rapat, orang yang paling aula, yang paling rapat dengan Nabi Ibrahim ialah orang turut Nabi Ibrahim. Tak kira bahasa berapa, tak kira dia duduk benua mana, asalkan turut Nabi Ibrahim, maka orang itulah paling rapat dengan Nabi Ibrahim. Mu hai Yahudi tak sedek berebut nak wayak mu ni orang Ibrahim, mu ni penyokong Ibrahim. Tak payah. Kata kata pun tak jadi kerja. Hak mana orang yang benar-benar sayang ke Nabi Ibrahim ialah orang turut dia wa hadzal nabi, dan juga nabi ni. Nabi ni maksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling rapat dengan aku ialah orang yang turut Nabi Ibrahim ataupun turut Nabi Lelon, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa berapa, kerja berapa, tak ada masalah. Itu dia duduk. Dan sepatutnya lagi nak tambah hari ni, iaitu cara Islam ajar manusianya gitu. Lelah ni manusia masing-masing bermegah dengan bangsa, bermegah dengan bahasa, bermegah dengan keturunan, bermegah dengan apa. Ni semua ni benda-benda hak manusia buat sendiri, yang satu sen pun tak ada rega. Kita nak jadi bangsa Melayu ke, kita nak jadi orang Cina, jadi apa ni, kita ni orang Cina ke, kita ni orang Siam ke, kita ni orang India ke, gilah. Kerana barang ni tak payah beban megah. Kerana barang ni barang tetap, barang mati, barang kemah. Orang Melayu nak tukar jadi orang Cina tak boleh. Tak ikat nak buat, suruh orang Melayu jadi orang Cina, dia tak boleh. Orang Cina kita juga nak tukar jadi orang Melayu, tak boleh. Kerana barang ni barang kemah, barang special package, begitu dah. Orang Arab nak tukar jadi orang Melayu nak tukar jadi orang Arab, dia tak boleh. Jadi dengan sebab barang ni barang kemah, maka benda ni nak dijadikan akidah, tak kena banyak dah. Kalau kita kata orang yang beliau atas muka dunia ni dalam manusia ni orang Melayu, pas Cina kata saya ni buat mana? Saya orang Cina, saya ni buat mana nak jadi orang Melayu kata? Tak boleh. Jadi benda lagu tu benda yang Islam tidak boleh terima. Belah mana kalau kita kata kita naik orang Melayu di tanah Melayu. Orang Cina menyebab kecil hatinya aku jadi orang Cina. Allah Tuhan buat apalah buat aku jadi orang Cina. Lebih baiklah mau buat. Kau tahu gini aku nak jadi orang Melayu jam hari tu. Kerana orang Melayu tu dikira orang nombor satu di sini. Sebab tu Islam dia tidak guna barang lagu ni. Barang hak kemah, barang hak ketak ni, barang hak tak boleh ubah ni, dia tidak guna untuk dijadikan akidah. Orang Melayu tidak boleh bermegah kerana dia orang Melayu. Orang Arab tak boleh bermegah kerana dia orang Arab. Allah Ta'ala pilih satu benda yang semua bangsa di muka dunia ni boleh terima berlaku, iaitu akidah Islam. Islam orang Melayu boleh terima,
Orang India pun boleh terima, orang Siam terima, orang asli boleh terima. Kerana barang ni barang yang tidak, barang yang boleh diterima secara sukarela. Orang Melayu ni terpaksa dah jadi orang Melayu. Walaupun dia ni apa nama ni miskin ke, berpenyakitan ke, jahil tukir ke, dia nak keluar daripada Melayu, dia nak pergi jadi Cina ke misalnya, nak jadi India, tak boleh. Bila barang ni barang tak boleh, Allah Taala tidak guna barang ni untuk menjadi rebutan ramai. Ni sebab itulah kalau lok pada manusia Eropah, oh dia kata aku lebih sekali. Kerana aku begini. Jadi orang lain bahasa kecil hati belakang nak pergi jadi orang putih kata tak boleh. Maka Islam tidak tolak awal-awal lagi. Usahakan mu Cina berapa Arab lagi pun aku tidak naik. Mu juga sebab orang itu orang Arab, adakah orang Arab terjamin masuk syurga di akhirat ke? Adakah terjamin jadi orang baik? Habis dalam sangat dia keturunan sama dengan Nabi Muhammad tu jelah. Kau tak semayang masuk neraka awal pada orang Melayu lagi. Itu ini wahad. Sebab itulah Tuhan kata inna aulan nasi Ibrahim lalladzina tabau. Siapa dia hak turu Ibrahim? Mu anak-anak dia apa kalau tak turu habis tak pakai kerja. Dan Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Nuh ke apa? Daraballahu ta'ala lilladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin faqanatahum. Atas dunia ni aku nak misal kamu untuk hak kafir, iaitu bini Nabi Nuh dan bini Nabi Lut. Dia ni bini Nabi Nuh, bini Nabi Lut, kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin. Kedua-dua ni jadi bini bagi hamba aku saleh. Tok lakinya Nabi kedua. Tapi fakhanatahuma. Bini ni kedua-dua khianat pada tok laki. Tok lakinya bini. Apa ni tok lakinya Nabi, tapi bininya khianat. Bini Nabi Nuh khianat, bini Nabi Lut khianat. Lepas tu waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Akhirnya akhirat Allah Taala perintah pada malaikat supaya malaikat heret bini dua orang Nabi masuk neraka belaka. Bini Nabi betul benar usahakan Nabi, bini ustaz, bini tok guru, atau bini orang Melayu atau bini orang Arab. Bini Nabi akhirat kelak ditulis dalam Quran waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Udkhula, hei kedua-dua orang tino jadi bini Nabi ni masuk neraka lagi. Ma'ad dakhilin sekali dengan orang lain. Nah ni Islam ajar begitu. Islam letakkan akidah. Apa ni orang hak kita turut tu Nabi ke siapa dia? Kalau orang hak kita turut Nabi, walaupun kita tidak keturunan dia, walaupun keturunan orang asli sekalipun, dia kira mundur, dia kira berapa sekalipun, akhirat Islam letak dia tunjuk yang baik. Atas dasar ni lah kita sebut lah ni. Dia Malaysia ni bangsa jauh sangat. Bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Berbilang kaum lah, berbilang masa. Batang berbilang kaum tu lah. Maka Melayu tak sempat naik nama Melayu. Cina tak sempat naik nama Cina. India tak sempat naik nama Cina. Kita pakat naik Islam belakang. Ni cara yang paling baik. Orang Melayu bila tengok Cina Islam, lega hati. Orang Melayu bila tengok Sia Islam, lega hati. Boleh waktu email lalu, boleh waktu natu lalu. Tak ada apa-apa. Tapi Melayu sendiri tu nak melatu kau Melayu. Kalau Melayu tak semayang, bahasa ragu dia ni belakang boleh anak apa dia. Tapi kalau orang asli masuk Islam, kita boleh terima dia sebagai melatu, boleh terima dia sebagai tu imam, dia boleh terima dia sebagai bertanam teri, tak ada apa-apa. Cara Islam menyelesaikan masalah berbelah kaum, berbelah bangsa ni melalui akidah. Dia tidak melalui keturunan, begitu dia tidak melalui keturunan, dia tidak melalui bangsa, dia tidak melalui apa ni kasta, dia tidak melalui apa tu. Bahasa berapa pun. Jadi apa? Jadi kita sebagai orang Melayu yang sedang membangun sekarang ni kena faham. Benar-benar hina begitu tu. Benar-benar bangsa berapa ni benar-benar tak ada ugah tersing. Akhirat kelak kita nak buat cagaran depan Tuhan. Tuhan akan masuk syurga ni mengaku orang Melayu kan. Jadi apa? Bodoh gitu kan. Tak apa Tuhan akhirat. Sekarang ni kita buat pendekatan. Kita nak kesong tolak Islam ni kepada orang tidak Islam lagi, supaya pertamanya hilang takut. Doktor psikologi royak kalau anak kita kecil terkejut ke kucing, dia terkejut ke kucing teriak kiang-kiang. Aku wajibkan kita kena buat semula budak ni ke kucing. Ambil kucing tu atas riba dia, biar hilang, kurung kucing jangan biar ada. Kalau dia hambak kucing, lepas tu dia tak tengok lagi kucing, mari kucing pula, terkejut pula dia. Jadi kita dekat anak kita dengan kucing supaya dia hina mula. Begitu juga Islam. Islam ni dipertakut-takutkan oleh orang-orang setengah orang Melayu pada orang Cina. Boleh kalau geruk Islam ni berkata jagalah kena kerak ni. Takut habis segala Cina, pucak si habis. Jadi kita kena lawan ni kita tolak masuk apa Islam tu dengan orang yang tidak Islam lagi. Akhir sekali dia reti benda apa dia Islam. Satu sambung lagi ni pula. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai puak-puak tok guru
Ya ahlul kitab, wahai puak-puak tok guru, wahai puak-puak tok imam, wahai puak-puak ustaz, wahai puak-puak tok lebah. Bapa yang mengkufur dengan ayat Allah. Wa antum tashhadun, sedangkan kamu tahu kufur-kufur ni kerja memunah kamu sendiri. Artinya sejak zaman lagi puak-puak tok guru, orang panggil ahli kitab ni ada hak kafir. Jadi hak kafir tidak mesti hak jahil. Hak alim pun kafir juga. Dan Tuhan pun sebut dah benda ni jauh beribu tahun hari tu lagi. Lima takfuruna bi ayatillah, kenapa mu sebagai manusia ahli kitab mu kafir dengan ayat Allah? Padahalnya sepatutnya bodoh mu baca kitab, reti mengajar kitab. Mu lah orang yang apa orang ni? Perbetul azab suara. Apa nak buat lagu mana? Betul suara. Mikrofon tak betul ada. Gitu kan. Itu nak sebutnya, kalau zaman hari itu orang ahli kitab telah disebut oleh Allah Ta'ala sendiri apa yang mungkafir, maka zaman lah ni tu boleh jadi banyak benar lah juga hak kafir. Tok guru tapi kafir, ustaz tapi kafir. Barang ni barang jelas berlaku dalam Quran. Kan sebagaimana Allah Ta'ala marah pada ahli kitab zaman hari itu kerana dia kafir, iaitu dia kafir, dia melawan Nabi Muhammad SAW. Yahudi lawan Nabi Muhammad, sedangkan Yahudi ahli kitab. Nabi Muhammad pun bawa kitab. Orang umat Nabi Isa lawan Nabi Muhammad, perang dengan Nabi Muhammad. Tentu dah kafir, dia tak mengaku suku pasal. Maka umat Nabi Muhammad sendiri lah ni, ia pun reti baca Quran, pandai bermakna Quran, apa orang panggil tu guru nak dia, orang panggil ustaz nak dia. Tak mungkin ke orang ni pun ada orang kafir. Tu jadi tu. Jadi kesimpulannya, hak jahil sama telah dah banyak hak terlibat. Aku pun tak reti. Hak alim sendiri pun terlibat dengan kekufuran. Boleh jadi tok guru tapi kafir, boleh jadi ustaz tapi kafir, boleh jadi tok peti tapi kafir. Wa antum tashhadun, sedangkan mu sendiri tahu siapa kau pikat sanggup jadi saksi. Yakinnya mu bawa apa nama ni, tolak ajaran Tuhan ni kafir, mu tahu nak lagi, tapi mu tolak juga. Dalil hak mu tolak zaman hari tu nya mu lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi law ni pun serupa dengan Tuhan tak ada law. Kalau Tuhan boleh kata kepada orang zaman hari tu kafir, walaupun dia tu ahli kitab, Tuhan tu juga apa nama ni akan senarai ke nama-nama orang tertentu ahli kitab dalam senarai orang kafir, walaupun dia berserban bersama aku sekali. Jadi kalau tok guru kafir, maka kalau tidak tok guru juga luak ketara benar peluang jadi kafir. Ada bakat benar jadi kafir. So, ya ahlul kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Hei ahli kitab. Ni ayat-ayat 45 ayat dah ni duk maru, duk mengepek kau kafir, duk mengepek pada tok guru. Hei ahli kitab, ataupun terjemah kat hei tok guru, hei ustaz. Lima talbisuna al-haqqa bil batil. Kenapa mu campur aduk benda sebenar dengan benda hak tak sebenar? Wa taktumunal haqqa, bila mu campur aduk benda hak sebenar dengan hak tak sebenar, artinya mu susuk, mu sembunyikan benda hak sebenar. Wa antum ta'lamun, sedangkan mu tahu kerja-kerja ni kerja jahat, tapi mu buat juga. Artinya ada ahli kitab zaman hari tu buat kerja jahat macam ni. Dia campur aduk benda hak sebenar dengan benda hak tak sebenar. Sebenar tak sebenar ni para hadirin semua, artinya serupa atau tak serupa dengan hak langit, barulah sebenar. Kalau kita kata dia ni bercakap benar, dia tu bercakap bohong. Apa arti bercakap benar? Arti bercakap benar ni iaitu benda hak dia cakap ni serupa dengan hak sungguh. Kalau dia royak kemarin hujan, maka kemarin itu hujan atau tidak? Kalau kemarin itu hujan sungguh, maka cakapan dia hari ni benar. Kerana benda hak dia cakap ni benda hak serupa dengan hak sebenar. Dunia ni bayangan daripada Lauh Mahfuz. Kalau kayu sepotong, kita tengah padan, tentu dia ada bayang. Bayang ni akan turun kayu. Kalau kayu betul, bayang pun turun betul. Kalau kayu belok, bayang mesti belok juga. Jadi asasnya ialah kayu. Bayang ni hak turun. Dunia ni hak turun hak langit. Dunia ni turun hak Lauh Mahfuz. Sebanyak mana benda hak berlaku atas muka dunia ni, dia turun hak sebenar, hak asal dia, hak orang panggil Lauh Mahfuz. Sebanyak mana benda hak kita bercakap, benda hak kita buat atas muka dunia ni, serupa ke tidak dengan hak Lauh Mahfuz? Kalau serupa, maka cakapanmu benar. Kalau tak serupa, cakapanmu salah. Nak tahu hak Lauh Mahfuz belah mana, bayangan dia ada. Orang panggil Quran. Quran ni bayangan bagi hak duduk langit. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sebab tu nak perkara aku baca, aku tulis penuhnya dalam Lauh Mahfuz. Jadi dengan sebab tu kita nak buat gapo biar serupa dengan Quran, kerana Quran ni bayangan pada Lauh Mahfuz. Nak kata gapo, nak syarah gapo, nak makoh lagu mana, nak politik lagu mana, nak bini beranak lagu mana, nak bercerah, nak baloh, nak gapo, semua biar serupa belaka dengan hak Quran, kerana hak Quran ni bayangan Lauh Mahfuz. Kalau tak serupa Quran, habislah. Kayu belok, pak kita kata bayangnya betul. Mana orang boleh terima? Kita bercakap pakai serban, pakai orang panggil ustaz, panggil tok guru, tetapi tak serupa dengan Quran. Pak kata tu salah. Kalau wayak juga orang panggil talbisunal haqq bil batil. Kamu campur aduk benda hak sebenar dengan hak benar batal. Benda hak sebenar, benda hak dalam Quran. Benda hak batal, benda hak mukara dalam perutmu sendiri. Ini hak benar batal. Mungkin campur aduk dua tu, punah tak ada. Punuh mu pun punuh, orang lain pun punuh. Sebab itulah Abdullah bin Mas'ud sebut apa nak, inna hadzal ilma dinun. Inna hadzal ilma dinun. Apa namanya? Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru mimman ta'khuduna dinakum. Ilmu ni agama. Oleh itu memperhati molek orang belah mana hok mengambil agama. In hadzal ilma dinun fanzuru mimman ta'khuduna dinakum. Ilmu ni namanya agama, ilmu Quran ni agama. Oleh itu belum daripada mengaji berapa mu tengok orang peti mata orang tu, orang bahasa jenis agama ke bahasa jenis pitih mah ke berapa semua sekali. Perhati molek. Alhamdulillah di Kelantan ni Tuhan beri pada kitanya ramai orang-orang beragama. Lepas tu kita belajar kaedah, pak kita nak tengok guru aku tu ayah aku ni jenis orang agama ke ataupun jenis orang dunia. Begitulah. Kalau tidak din tak dunia. Batas dua. Yang ketiganya maruh ahli kitab lagi. Wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Berkata sebahagian daripada ahli kitab. Boleh jadi tidak semua ahli kitab yang berani, tapi sebahagian daripada ahli kitab yang hari itunya dia kata berapa pada orang-orang bawah dia. Aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar. Tuan-tuan semua, mari kita pakat beriman dengan Quran hak diturun oleh Allah kepada orang mukmin. Orang Muhammad ni orang mukmin, pokok dia pun mengaku Quran hak turun dari langit ni memang Quran hak Tuhan sungguh, dan orang yang beriman dengan Quran ni dikira orang mukmin. Baik, puak dia, puak ahli kitab ni dia masuk kampung keluar kampung ngepeh, mari kita pakat turun Quran. Tapi wajahan nahar sekerat hari. Balik muka hari kita kira pagi lah. Dek pagi kita beriman dengan Muhammad. Lepas tu waqfuru akhirahu, lepas tu bila balik petang kita kafir semula, la'allahum yarji'un, supaya hak tu dah tu pun balik semula pada pokok kita. Ni orang panggil strategi, orang panggil gapo teknik ke taktik orang panggil. Nak suruh orang ni jangan turut Muhammad buat guana. Caranya begitu, begini buat program, buat itu, buat ini. Satu daripada program yang dia buat supaya orang tak turut Muhammad. Balik pagi kita pakai turut Muhammad. Turut belakang dengan tok ayah, dengan tok lebah, tok guru, pakai turut belakang. Lepas tu balik petang, kita kata ayah Muhammad ni karu. Kita balik semula pada agama kita. Kenapa? La'allahum yarji'un, supaya mudah-mudahan orang tu, orang yang masuk dah turut Muhammad tu patah balik kata. Kerana puak-puak kita bila masuk, bila turut Muhammad, maka orang kata dia ni ngaji dengan Muhammad. Dia reti dah Muhammad ajar apa. Tapi bila dia ngaji nampak tak betul, sebab tu dia ditubik. Bila tubik, orang kapal kata kalau setara ni salah lah ajaran Muhammad ni. Kerana tok guru kita hok masuk tu pelari tubik juga. Jadi kita pun nak tubik kata lah. Hok lah ni lah panggil melapak ni, hok ni melapak. Masuk sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tubik. Lepas tu hok lain masuk turu, masuk pah lah, kita kata masuk pah, tubik pula. Menimbul ni cek teknik ni teknik hok kapal buat dah jam hari tu. Hok mana buat juga itu turut ya, turut. Walaupun dia tidak sedar, tapi dia bodoh, dia tak kaji baca Quran, hakikatnya dia buat sistem ni tujuan nak suruh celaru orang. Sebab tu rambut dia sebut sama. Kalau kita baca Quran sungguh, segala masalah yang ada hari ni semua terjawab belaka. Kerana sebanyak mana perangai manusia hari ni, kena manusia hari ni ada belakang dah. 1400 tahun zaman Nabi Muhammad itu. Dia telah susah belakang dah. Jadi masalahnya kita ni baca Quran ni pertama ambil berkat. Ini jadi masalah besar lagi. Kita tidak nak pada hidayah, kita nak pada berkat semata-mata. Sedangkan berkat-berkat ni mari lepas pada hidayah. Kita
baca Quran, tentulah benda benda kita baca tu ada makna dia. Dia ajaran nasihat dia ni kita turut. Daripada turut ni dah baru jadi berkat. Ni tak ada turut lagi nak ke berkat dah. Ni orang panggil. Dari segi logik pun kita tak kena dah. Kita baca Quran tujuannya untuk dapat panduan daripada ajaran Quran. Daripada panduan itulah bila kita amal, bila kita hayati, bila kita iktizam, maka mari itu benda orang panggil berkat. Jadi ayat ni beritahu pada kita teknik yang telah dibuat ataupun strategi yang telah dibuat oleh orang zaman hari itu, puak-puak ahli kitab sendiri, untuk nak menimbulkan celaru, untuk nak menimbulkan serabut pada kepala masyarakat, iaitu sekali dia masuk, sekali dia tubik, sekali dia masuk, sekali dia lopak balik, itu ini. Jadi kalau buat juga lelah ni pun kalau buat juga termasuk di bawah ayat ni juga. Ni semua ni cerita ahli kitab. Tiga. Wala yang ketiganya wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah an yu'ta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang keempatnya teknik dia juga diajar kepada orang wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Tuan-tuan semua jangan beriman. Jangan beriman dengan siapa-siapa kecuali orang yang teruk agamamu belaka. Orang ahli kitab baik Yahudi baik Nasrani ajar pada orang bawah, tuan-tuan semua jangan duk beriman dengan ikut jumpa orang teruk belaka, jangan. Beriman ni turut orang yang teruk agama kita. Kalau puak-puak kita Yahudi ni, turut Yahudi. Letak bukan suku galuh pun turut Yahudi. Begitu juga orang Nasrani kata kat dia, jangan turut siapa-siapa, Muhammad pun jangan turut siapa, jangan turut kacau turut orang kita. Bila orang kita ni lah kata lagu ni, apa lagu ni lah. Hitam putih, letak tagak pakai turut begitu. Ini ajaran ahli kitab kepada orang-orang dia, supaya orang dia tidak terliur dan tidak selera nak turut Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi Muhammad ni kira orang lain, ni kira orang luar ni. Orang dalam pokok kitanya ialah tunggu kita. Qul innal huda hudallah. Muhammad pada orang belah ni royak ke dia. Innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah yang benar-benar boleh memandumu, boleh memimpinmu ialah hudallah, hidayah daripada Allah Taala. Hidayah aku ni hak sebenar mu turut. Hidayah Yahudi, hidayah Nasrani, hidayah siapa sekalipun bukan dia. Mu kena cari hidayah aku. Mu tak boleh turut orang, mu kena turut Allah. Tuhan ajar sendiri. Kalau mu turut orang siapa mana boleh pimpinmu. Cerdik setara mana nak orang kalau banding dengan Nabi aku sendiri. Panas setara mana nak orang kalau banding dengan Nabi aku. Dan bijak setara mana nak orang ni kalau banding dengan aku sendiri. Sebijak-bijak orang bijak aku lagi. Kerana sebanyak mana kebijaksanaan yang adalah kepala orang itu aku beri. Bila aku beri barang kau orang tak aku nak beri belakang. Ada pada aku beri sikit ricik-ricik padan dengan manusia. Yang sebenar-benar panas, benar-benar bijaknya aku. Dan aku telah turun benda ni kepada Nabi Muhammad. Ulian mereka tak kenalah mungkin duk kapi orang tu puak-puak kita. Bahasa mai puak begini ni siapa bila pun tak sesat. Kerana bila sebut kata puak, maka dengan sendiri jadi terbatas fikiranmu daripada jenguk tengok puak lain. Boleh jadi puak lain apa dikena berbanding dengan puakmu. Tapi dengan sebab mungkin duk sekat kepala orang malah jadi tu puak lain. Akhir sekalinya puak aku sendiri tu yang kata puak aku orang panggil Muhammad ni pun mu tak selera nak tu. Kerana mungkin hidup sawah-sawah sekat. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah. Muhammad pada orang macam ni royak dia bahawa sebenar-benar tunjuk ajar ialah tunjuk ajar daripada Allah. Jangan tunjuk ajar daripada orang tu kan. Batu hamba sendiri dalam ceramah hamba sebut. Tak usah dengar buah apa? Tak usah dengar buah amnu, kita dengar buah Tuhan. Pelaga tengok hak Tuhan royak tu dengan hak pas dengan amnu mana kena mana tepat. Tu je benda ya. Dan kita nak pergi ngaji dengan Tuhan sendiri tak boleh. Muka tidak pasal dia Tuhan ada ajar orang salah-salah gitu. Dia serah benda tu pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum pada mati dia tinggal Quran kita sebuah. Tak tambah titik-titik, tak kurang satu titik dalam Quran. Walaupun bermacam-macam usaha dibuat oleh pihak musuh nak membunuh Quran, tapi alhamdulillah Quran ni hidup keadaan segar bonggar, tak ada terlibat dengan tidak berkesan dengan sebagai-bagai macam. Jadi mau tak mau kita nak mengaji ilmu gapo, nak mengaji dengan cikgu mana, nak mengaji dengan profesor mana, nak mengaji gelah. Tapi asas kita ialah Quran hadis. Barulah kita panggil tak sesat barang. Dia sesat ni memang tak ada. Orang putih tak reti sesat. Orang putih ke orang Eropah, orang hak bahasa jenis bermusuh dengan Islam ni dia tak ada lah kaum pengajian dia.
jalan sesat, jalan betul. Kalau dia ada jalan ke betul. Nak melombong macam mana, nak belah balok belah mana, nak buat jalan belah mana, nak buat ubat lagu mana, nak tipu orang belah mana. Ni hok dia reti. Masalah benar dengan tak benar, sesat dengan tak sesat, tak ada lah pada dia. Hok yang ada bahas sesat tak sesat ni hanya dalam Quran. Jadi kalau kita tak baca Quran, maka dengan sendiri apa namanya tak fikir pun nak cari jalan yang benar, nak mengelak daripada jalan salah, tak ada. Sebab tu yang kata qul innal huda hudallah. Tunjukkan yang sebenar ialah tunjukkan hamba daripada Allah. Kemudian Tuhan sebut bapa orang ni ngepin lagu tu. Bapa orang ni ajar lagu tu, ajar mal lagu tu kacau boleh puak-puak kita aja. An yu'ta ahadum mislama utitu. Dibimbang takut ada orang lain diberi oleh Allah serupa dengan hak Tuhan beri pada kamu. Puak-puak dia ajar hak Tuhan beri pada kita ni terbaik. Hak Tuhan beri pada orang lain salah belaka. Jadi dengan sebab tu dia bimbang takut Tuhan beri gatek pada orang lain serupa dengan hak Tuhan beri pada puak-puak dia. Ini satu penyakit juga. Hak ini bakal tak ada di kalangan kita orang Melayu. Orang Yahudi dia ajar pada puak-puak dia bahawa kita ni makhluk anak Tuhan. Hak lain ni koli. Semua makhluk atas dunia ni Tuhan buat koli untuk khidmat pada kita. Dengan sebab tu buat gapo pun pada bangsa lain kita tak berdosa. Kerana kita ni anak Tuhan dan Tuhan buat apa makhluk lain sebagai koli belaka. Dia reba, dia buat sistem reba kepada orang lain, dia bunuh orang, dia tipu orang, dia buat kenak berapa pun bagi dia, bagi Yahudi tak ada apa pun. Kerana kita ni puak-puak anak Tuhan belaka, Syahrullahil Mukhtar, anak Tuhan yang terpilih. Inilah, ini daripada salah akidah ni lah maka Yahudi tidak bersaksian belah pada makhluk. Orang Arab dan dia bunuh, dia rapah negeri, dia macam-macam, dia buat penipu, dia pauk macam-macam, tak bekuk kening. Kenapa? Kerana dia kira makhluk lain ni Tuhan buat untuk apa namanya, untuk jadi koli kita. Kita ni anak Tuhan. Nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kita pokok Yahudi ni anak beranak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan belaka. Daripada salah akidah jadi masuk kepada Yahudi inilah, maka Yahudi merasa megah di atas orang lain. Dia buat apa saja pun dia tak ada kesucian belah pada manusia. Kita orang Melayu ni ada meh-meh, tu. Kita orang Melayu ni kita berasa kita orang Islam. Maka kadang-kadang siapa kau pergi kat jamin hari tu, ni ada lagi kau tak ada. Jamin hari tu curi barang Cina pun tak apa. Kerana Cina ni kafir, kita ni orang Melayu Islam. Maka bila kita orang Islam buat gapo pada orang kafir tak apa. Ini agak-agak menurut Yahudi sikit. Cina-Cina ni orang. Anak beranak tu ada. Dia juga buat Tuhan. Tuhan hok buat orang Melayu, Tuhan tu juga buat orang Cina. Tuhan buat tu ada, Tuhan tu juga buat ngopok dia. Jadi dengan sebab dia tu kita tak ajar pada dia Islam, maka dia jadi kafir dah. Dengan sebab tu kewajipan kita ni dakwah dia. Sama ada dakwah dengan perkataan ataupun dakwah dengan perbuatan. Dakwah bil hal atau dakwah bil qal kita panggil. Kita ni ni duk tunggu usaha dakwah Islam pada orang yang tidak Islam lagi melalui hal dan melalui qal. Tulisan pun kita tulis mengenai Islam, dan cara teknik kita berpolitik pun kita nak dedah Islam ni pada orang Cina. Ya satu masa kalau Cina terima Islam dan dia jadi kuasa negeri kita, tak ada apa-apa, tidak sungguh sikit abu. Kalau orang Cina memerintah negeri ni dengan nama Islam, kita tak ada sungguh sikit abu. Dia jadi Perdana Menteri, dia jadi natu kita, dia jadi tu imam, dia jadi ustaz, tak ada apa-apa sikit abu. Dan ulang ingat balik amat sebut, kita doa amat orang putih balik kapu baik negeri dia orang panggil merdeka ni, bukan kerana dia tu orang putih kita orang Melayu, kerana dia ni tidak Islam, kerana dia mereka tidak dengan nama Islam. Kalau dia mereka negeri kita dengan nama Islam, dia duduk 1000 tahun pun. Moga dia kita serupa sama-sama orang Islam belaka. Ini beza di antara pahaman bangsaan dengan pahaman Islam. An yu'ta ahadun mislama utikum. Puak-puak dia ajar lagu tu dibimbang takut Tuhan beri juga pada orang lain, pada bangsa lain serupa dengan hak Tuhan beri pada bangsa Yahudi. Maka dia bimbang. Au yuhajjukum 'inda rabbikum. Ataupun dia akan berhujah denganmu depan Tuhan di akhirat kelak. Mana kalau mu royak bahawa Nabi Muhammad di barang sebenar, maka artimu buka rahsia. Bila buka rahsia, maknanya aku ajar kamu supaya turut puak-puak kita. Mu jangan turut Muhammad. Mu jangan turut Muhammad. Kerana kalau mu turut Muhammad, mu berasa Muhammad ajar ni betul. Bila Muhammad ajar ni betul, mu pun turut, akhirat kelak mu lawan aku balik depan Tuhan. Kerana mu terima Islam kan?
Melawan aku. Aku ni tak semu lawan aku di akhirat kelak. Sebab itulah aku tak mu turut Muhammad. Kalau turut Muhammad, mu turut dia, lepas tu melawan aku balik. Jadi kira-kiranya dia ni serupa Tuhan tak tahu gitu. Tuhan tak tahu kalau turut orang tu turut orang ni. Sebab itulah dia kata kena turut pokok kita belaka supaya di akhirat kelak apa kata turut pokok kita ni setepak belaka sekata belaka pakat lawan Muhammad. Tapi kalau mu tak sekata kat turut Muhammad kata turut aku kata kau susahlah aku di akhirat kat Tuhan akhirat kelak. Cara mikir itu begitu sekali cetek, begitu sekali tohor. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Dia kini supaya Cina buta ya. Cina buta istilah orang Melayu Kelantan ni iaitu bila seorang perempuan tu cerai 3 kali dengan tok lelaki dia. Tak boleh sekali-kali perempuan nak klik baik dengan suami dia, dan suami dia tak boleh nak klik baik. Walau panggil teriak tangis tetangga 2-3 malam sekali pun tak boleh nak klik baik, kecuali tok lelaki ni, bini ni kena menikah dengan orang lain dulu. Bukan saja menikah dak, mesti bersubuh dulu. Dan lepas pada subuh tu dia balik misalnya. Lepas tu betul lah cerai, barulah orang panggil boleh. Tapi timbul tengah-tengah tu cerita Cina buta. Cina ni Cina Islam kita kiranya. Dengan sebab dia ni buta, tak ada orang nak ke dia. Tak ada orang tina nak ke dia. Buat pertama dia Cina masuk Islam, yang keduanya buta. Jadi dengan sebab tu dongengnya kita cari Cina lagu ni tolong nikah dengan si janda ni. Lepas tu kita beri piti sama seria ke dia supaya dia cerai pagi esok. Bila dia cerai, maka bolehlah lepas pada ada boleh kahwin balik. Hak ni lepas tu ayatlah. Bunding dengan dia, "Hey Cina, mau nikah dengan bini aku ni, lepas tu mau cerai." Kata kawan. Kena bunuh dulu. Jadi semacam Tuhan tak tahu. Semacam Tuhan tak tahu bahawa pakat di antara untuk lelaki lama dengan bini lama ni pakat dengan Cina. Semacam Tuhan tak tahu. Najar gitu. Padahalnya menikah ni bukan menikah untuk cerai. Menikah ni untuk berpanjangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Menikah ni supaya hak tina pun tenang boleh tok lelaki pun tenang boleh bini. Ini falsafah nikah. Falsafah kahwin ialah untuk selama-lama, bukan untuk cerai. Tapi bila kita cerai, bila kita kahwin untuk cerai, maka arti kita sudah lari daripada real yang sebenar. Sebab tu kena cari hak buta-buta gitu barulah dengar kata kita. Jadi adakah dengan sebab lagu ni kita lepas di akhirat pula. Sebab tu Nabi sebut orang lagu ni at-taisul musta'an. Nabi panggil apa ni? Nabi kata hak jantan ni supaya kijah hak kita pinjam. Kita kata kita pergi lembu jantan, kampung kita ada lembu jantan. Pada mana-mana lembu tina nak ambil turun bakul lembu kawan, marilah bayar 20 riyal 30 riyal. Jadi hak ni pun lembu jantan juga ni. Lembu jantan hak jantan ni lembu jantan. Cina lembu tu jadi lembu jantan. Ada lagi kalau ni sistem ni tak tahu lah Allah. Lon tak payah Cina buta lah. Mengko retin orang masa pak lon. Kelantan ni seorang lelaki, pak orang puan. Apa itu bang duk bubuh seorang orang lain. Tiga lagi belana lagi. Bobolah je. Dan nak nikah. Belum pada menikah ni kita diminta kita boleh pinang. Kita boleh tengok dia. Kita boleh tengok, kita pergi rumah dia, panggil tunang kita depan-depan mak dia, depan-depan adik-beradik dia, depan pok dia tengok kecek apa semua sekali. Sekadar ni dia halal oleh Islam bagi nak tengok tunang kita ni sepintah lalu. Nak dengar suara dia ni 10 pecah ke 10 perendu ke. Tu dia dalam nikah bom bunyi suara Allah dah itu. Bangun pagi cerai. Kenapa? Aku tak sekolah bini aku. Jadi kita boleh setakat tu. Dia akan air pada kita depan-depan mak dia, depan-depan pok dia, depan adik dia, kita boleh tengok cara dia baca, cara bahasa dia berjalan sengit sebelah ke betul ke, suara berbuluh kuelu ke berbuluh pecah ke. Ini kita boleh cek, tak ada apa ni, kita tak ada sebab. Kita lepas tu bila cerah pula, lepas cerah ni rojak balik cerah, lepas cerah rojak balik. Apa hijab lah ni. Sebab tu nak balas sangat Tuhan kata aku pernah sekat 3 kali. Lebih pada tu nak 4 kali, nak cerah 4, 5 kali sekali. Ini bukan cerah, ni pasal man, pasal punya nafsu. Dan mu tak sekong hak ni cari hak lain pula. Kita tak semua tim cari jangan, tak sekong jangan cari. Meriang ke apa semua sekali cari. Apa itu ban Cina buta lah berapa semua. Tanda fikiran tak betul. Nikah muda. Sebab itulah apa ni. Zina ni diharam. Kerana zina gapo dah menikah muda gitu. Hak payah kena mengelang, kena mengenal, kena bergapo ni orang Melayu, bukan orang Islam tu orang Melayu. Cara dia. Bawa tepung 7 par lah, gatu gan siapa kawan tak boleh
bini pun ni dipaksa dia kata tua. Ini mengaruh semua. Qul innal fadla bi yadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Dia Muhammad ajar pada orang ni bahawa semua segala kelebihan. Al-fadla maknanya kelebihan. Kelebihan kebajikan, kecantikan, keelokan, apa saja hak kita panggil ni kesejahteraan dah. Al-fadla ni kelebihan, kesejahteraan, kestabilan, keamanan, ketenangan, semua duduk tangan Tuhan belaka. Mana kalau mu duduk atas muka dunia ni kira nak gua tu nak gua ni, sebenarnya bukan mu cari pitih, bukan nak pitih. Mu tak faham ya. Mu cari pitih, mu cari pakak, mu cari bini, mu cari tok lelaki, sebenarnya bukan benda tu hak menok. Hak naknya ialah al-fadl. Apa yang ketenangan, kestabilan, kebahagiaan kita panggil ni. Kalau mu nak kebahagiaan sungguh, bu dengar kata aku. Hei manusia, kerana akulah jadi ampunya bagi kestabilan, kebahagiaan, ketenangan. Kalau mengucap dengan orang lain, siapa bila pun tak selesai. Kerana sebenar-benar kelebihan al-fadl, kestabilan, ketenangan duduk tangan aku. Akulah yang menentukan orang itu bahagia atau tidak. Oleh itu mungkin turut peraturan aku kerana peraturan aku ni betul-betul membawa al-fadlah padamu, kebahagiaan padamu. Yuti man yasha, Tuhan sanggup beri pada orang yang dia nak. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah ni maha luas dia punya kurnianya, alim, maha mengerti orang ni nak kau berapa, orang tu perlu ke apa. Yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadl azim. Allah Taala boleh menentukan rahmat dia orang dia kehendaki. Mana-mana orang yang aku berasa dia ni layak untuk dapat rahmat aku beri. Mu tak boleh berdeki sebagaimana Yahudi tadi. Yahudi kata mu jangan turut Muhammad. Aku bimbang takut kalau mu turut Muhammad maka Tuhan beri ke mu, Tuhan beri ke Muhammad serupa hak Tuhan beri kita dah. Sedangkan benda hak Tuhan beri kita ni hak kita seorang. Itu mengikut Yahudi. Tuhan kata dak, aku beri rahmat, beri berapa ni kepada orang kamu kehendaki, orang aku kehendaki. Aku tengok orang ni ada bakat untuk terima kelebihan aku, terima rahmat aku beri. Mu sendiri pun walaupun mu anak tok guru, walaupun titih mu titih Nabi, tapi dengan sebab bakat mu tak ada untuk terima pusaka Nabi, aku tidak akan beri. Dan dengan sebab tu tiap-tiap orang tidak bergantung dengan bakar. Tiap-tiap orang tidak bergantung dengan keturunan. Tiap-tiap orang tidak bergantung dengan kasta. Tiap-tiap orang bergantung dengan Tuhan. Apa saja benda yang nampak Tuhan ni nak, kita kena buat. Tak kira bahasa berapa sekalipun, mudah-mudahan bila kita buat benda yang Tuhan nak, Tuhan beri pada kita rahmat dunia akhirat. Allah semua kita berhenti sekali hari ini. Nak ujian malam. Sallallahu alaihi wasallam.